Selamat malam tonton dan puan-puan semua, kawan-kawan semua, keluarga, pada semua subscriber viewers channel ini. Malam ini saya nak berkongsi dengan kamu keadaan politik di Malaysia pada ketika ini yang sangat panas, sangat hangat, menjadi buah mulut negara jiran sebelah. Bagaimana dengan GE15 Malaysia, PRU15 Malaysia? Sudah dapat keputusan, tapi gabungan ini menarik dirilah, gabungan ini menyokong gabungan inilah. Sangat bingunglah tuan-tuan dan puan-puan apa terjadi dengan politik di Malaysia pada ketika ini. Setelah Anwar Ibrahim dan juga Muhyiddin Yassin menghadap Agong sebentar tadi, tapi belum ada kata putus sama ada mereka akan menjadi Perdana Menteri pada hari ini, sudah confirm tidak akan mendapat jawaban pada hari ini. Yang mereka ini, salah satu daripada mereka akan menjadi Perdana Menteri. Selepas Barisan Nasional pun membuat kejutan untuk tidak menyokong antara mereka ini. Tidak menyokong Perikatan Nasional, tidak menyokong Pakatan Harapan. Jadi, bagaimana keadaan politik di Malaysia pada kita ini? Setelah selesai menghadap Agong, ramai yang menantikan keputusan-keputusan terkini PRU15. Saya ingin berkongsi dengan Anda satu maklumat yang sangat penting daripada Astro Awani. PRU15, 30 ahli parlimen Barisan Nasional menghadap Agong secara individu esok. Kesemua 30 ahli parlimen daripada Barisan Nasional yang akan dipanggil menghadap yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah secara individu pada jam 10.30 esok, yaitu pada hari Rabu. Menurut kenyataan Istana Negara oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin, proses ini bertujuan agar Baginda dapat membuat keputusan bagi melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang bagi hemat Baginda mungkin mendapat kepercayaan kepada majoriti ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Ia selaras dengan peruntukan di bawah perkara 43 dalam kurungan 2 dalam kurungan E, Perlembagaan Persekutuan. Dalam pada itu, Baginda juga turut menyeru dan menasihat seluruh rakyat agar bersabar dan bertenang sehingga proses pembentukan kerajaan baru dan pelantikan bakal Perdana Menteri Malaysia ke-10 selesai. Al-Sultan Abdullah turut menyeru rakyat untuk bersama mendoakan semoga proses tersebut dipermudahkan dan berjalan lancar demi kepentingan tanah air yang tercinta. Baginda juga mengajak rakyat bersama mendoakan agar negara dan rakyat sentiasa dirahmati, sentiasa diberkati, dan sentiasa dilindungi daripada sebarang bentuk bencana dan musibah. Jadi ini adalah titah agung terkini untuk seluruh rakyat Malaysia. Dan agenda utama hari ini, 30 ahli parlimen Barisan Nasional menghadap Agong secara individu. Kesemua 30 ahli parlimen ini yang dipanggil oleh Yang di-Pertuan Agong secara individu pada jam 10.30 esok. Menurut kenyataan daripada Istana Raja, Istana Negara oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin, proses ini bertujuan agar Baginda dapat membuat keputusan bagi melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang bagi hemat Baginda mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Jadi esok akan terjadi satu lagi keputusan yang paling mengejutkan, paling menggemparkan Muhyiddin Yassin sekaligus Anwar Ibrahim. Rakyat Malaysia pada hari ini masih menanti-nantikan keputusan Perdana Menteri ke-10 dan keputusan pembentukan kerajaan. Setelah PN tidak mahu bergabung dengan Pakatan Harapan, BN pun tidak mahu bergabung antara mereka kedua-dua parti besar ini, kedua-dua parti gergasi ini. Jadi kita nantikan, kita doakan Malaysia terus aman damai dan politik kita akan stabil semula dan rakyat pun tetap dalam keadaan yang makmur, damai, sejahtera. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk episode PRU15 yang seterusnya. Selamat malam, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Ramai sudah mengetahui keputusan terkini setelah
Muhyiddin Yassin dan juga Anwar Ibrahim yang dikabarkan bersaing sengit untuk menjadi Perdana Menteri akhirnya terjawab hari ini, malam ini. Setelah menghadap Agong, masih belum ada kata putus daripada Agong dan daripada Istana Negara. Apa status terkini Perdana Menteri ke-10? Siapa yang akan menjadi Perdana Menteri ke-10? Walaupun ada kabar angin mengatakan sah Anwar Ibrahim yang akan menjadi Perdana Menteri. Sebab jika mengikut negara Commonwealth, Malaysia boleh melantik, Agong boleh melantik Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri berdasarkan jumlah kerusi parti yang beliau telah menangi, yaitu 82 kerusi adalah terbanyak daripada parti yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan semua, adakah selepas ini ada lagi perlawanan yang sengit antara Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10? Namun setelah selesai menghadap Agong, Agong juga telah titah kepada PH dan PN bahwa untuk menghadap mereka berdua di Istana Negara pada jam 4.30 petang tadi. Dan setelah Anwar Ibrahim keluar daripada Istana Negara, beliau telah mengeluarkan kenyataan bahwa biar Agong kita beri masa dahulu. Dan begitu juga Anwar Ibrahim yang mengeluarkan kenyataan kepada media selepas ditemu Rama kepada wartawan di Istana Negara. Beliau telah membuat kenyataan, Anwar Ibrahim telah membuat kenyataan bahwa belum lagi ada keputusan untuk menjadi Perdana Menteri pada masa ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, PRU15, setelah semua ini disampaikan di Istana Negara, keputusan-keputusan di Istana Negara, tiba-tiba Muhyiddin Yassin pula membuat kejutan. Muhyiddin Yassin membuat kejutan, di mana beliau juga adalah seorang calon Perdana Menteri. Menjadi tanda tanya, menjadi persoalan kepada semua rakyat Malaysia. Gabungan-gabungan ini yang boleh menjadi kerajaan yang stabil dikatakan tetap tidak dapat bergabung. BN pun sudah memutuskan tidak mahu bergabung dengan mana-mana parti dan sudah dimention siapa yang mereka tidak ingin bekerja sama. Sudah pasti Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Jadi malam ini Perikatan Nasional pula membuat kenyataan yang sangat mengejutkan. PN tidak setuju tubuh kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan. Setelah dikemas kini laporan ini daripada Sinar Harian, Pengerusi Perikatan Nasional PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin, menegaskan gabungan parti itu berpendirian untuk tidak terlibat dengan penubuhan kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan. Sebaliknya, menyifatkan PN wajar mendapat mandat membentuk kerajaan berdasarkan 115 akuan bersumpah SD yang telah dihantar ke Istana Negara. Menurutnya, satu dokumen berkaitan juga telah ditandatangani dan PN memilih untuk tidak bersetuju dengan cadangan penubuhan kerajaan perpaduan ketika sesi menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Cadangan penubuhan kerajaan daripada Istana Negara, tapi PN pula tidak setuju, memilih untuk tidak bersetuju dengan cadangan ini. Baginda mencadangkan supaya kita bekerja sama dengan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan perpaduan. Tetapi Perikatan Nasional telah bincang perkara itu sejak awal. Kami tidak akan bekerja sama dengan Pakatan Harapan.